Sebab apa? Setiap daripada buku-buku. Assalamualaikum, selamat datang ke Book Review Syafi, yang mana kita akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang telah saya baca sebelum ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatnya. So, buku kali ini yang saya nak kongsikan adalah ini dia, Hikayat Sastera-Sastera Sejati Generasi Pejuang. Ini adalah buku yang kelima bagi pentalogi Hikayat Sastera Sejati. Okey. Disebabkan ini adalah buku yang terakhir, so saya mungkin akan buat review daripada 1 sampai 5 lah kot. Yang pertamanya, dia buat dalam bentuk world building, dan yang keduanya adalah dia buat dengan ada reference tempat. Contohnya macam di kawasan Tanah Suci iaitu Mekah, lepas tu dia ada kawasan Tanah Melayu macam Melaka kan. So bila dia buat berbentuk macam tu, kita lebih senanglah untuk membayangkan bagaimana dia punya suasana di tempat tersebut. Itu yang pertamalah. Kemudian dari segi jalan cerita, bagi saya memang nampak flow lah. Macam setiap apa yang berlaku tu dia ada kesan dan akibat selepas itu. Walaupun dia juga tidak hadkan kepada pembinaan karakter bagi watak baik sahaja iaitu protagonis, tetapi dia juga menaikkan, membina karakter bagi watak yang antagonis juga. Membuatkan kita rasa memahami setiap apa tindakan yang mereka lakukan, baik yang protagonis maupun yang antagonis. So setiap perilaku ataupun tindakan yang mereka buat, apa yang decision yang mereka buat, kita dapat rasakan yang ini memang yang terbaik lah untuk dilakukan. Okay? Dan bagi saya pula penceritaannya tidak mendata dan tidak bosan. Sebab apa? Setiap daripada buku-buku daripada 1 sampai yang kelima, dia ada konflik yang tersendiri dan dia ada plot twist yang tersendiri. So bagi korang yang pernah membaca buku Hikayat Sastera Sejati daripada 1 sampai yang keempat contohnya, korang akan nampak lah sebenarnya ke mana Hilal Ashraf ingin bawakan penceritaan ini. So bagaimana perasaan saya bila membaca buku Hikayat Sastera Sejati ni? Saya rasa dia banyak keadaan yang berbentuk excited bila kita baca bagaimana perlawanan di antara Ariki ataupun pihak Hikayat Sastera Sejati ini dengan berlawan dengan antagonis. Membuatkan saya rasa teruja lah, dapat rasa teruja, dan kadang-kadang saya rasa bahagia sebab ada diselitkan keadaan yang ataupun lawak-lawak yang mungkin menggelikan hati lah. Dan tak lupakan juga ada juga isu-isu ataupun keadaan yang mana saya rasa agak terkilan lah. Contohnya macam ada dalam seorang tu, dia berputus asa di atas jalan Allah disebabkan dia tak dapat nak meyakinkan diri dia bahawa apa yang dia buat tu akan dibantu oleh Allah. So bagi saya benda tu sangatlah praktikal, isu-isu yang dibangkitkan sangatlah praktikal, dan memang bagi saya memang senanglah untuk kita garap berkenaan dengan isu yang dibangkitkan. Dan seterusnya perasaan saya memang ada sedih jugalah, lagi-lagi pada buku yang keempat dan yang kelima. Buku keempat dan yang kelima ni memang saya rasa memang sangat menyentuh jiwa saya lah. Bagi saya penulisan ataupun plot penceritaan tidak kedekut langsung, dan bagi saya ingatkan buku ni memang buku novel remaja, tetapi rasanya memang saya tak sangka lah dia akan buat begini. Okay? Kalau korang nak tahu apa benda, korang kena baca buku yang keempat dan yang kelima Hikayat Sastera Sejati. Okay? Adakah saya berpuas hati bila saya baca keseluruhan mentalogi Hikayat Sastera Sejati? Sangatlah berpuas hati. Sebab apa? Sebab saya rasa apa yang ditimbulkan, persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Hilal Ashraf pada permulaan penceritaan, so sepanjang perjalanan Ariki iaitu watak utama dalam cerita ini, saya sangat berpuas hati lah. Bagaimana plot penceritaan yang dibawa, bagaimana dia memberikan suasana ataupun penceritaan kepada watak-watak ini untuk membina penceritaan yang akan membawa mesej yang lebih besar. Macam tu.
Kemudian komen saya terhadap buku Hikayat Saudara Sejati ni, saya rasa dari segi penulisan memang sangat baiklah. Hilal Ashraf ni memang jenis yang suka plan dulu baru dia buat sesuatu. So bagi saya buku Hilal Ashraf ni memang well planned. Dan dari segi design interior dia, penulisan dalam ni macam font apa semua tu kan, memang sangat improve dari awal. Yang pertama dan yang kedua saya rasa macam agak kurang dari segi penulisan, dari segi tulisan dia kan, font dia, size dia dan dia punya margin apa semua. Tapi 3, 4, 5 saya sangat berpuas hati lah. Dan penceritaan pun memang sangat menarik lah bagi saya. Okay? Cuma pada masa itu saya ingatkan Hikayat Saudara Sejati ni ada 2 saja. Maknanya ada, dipanggil apa duology, something like that lah. Ingat 2 saja. Tapi bila saya dah baca habis, rupanya dia ada ketiga, keempat dan kelima. So kalau boleh bagi tahu awal lah yang kita ada petologi tu, supaya saya boleh bersedia lah. Kalau tak, dia akan jadi macam orang akan hilang kepercayaan lah. Tapi rasanya tak kot, sebab penulisan Hilal Ashraf memang bagi saya sangat terbaik lah. Bagi saya lah, saya memang minat buku-buku Hilal Ashraf, so saya rasa tak ada masalah pun yang tu. Cumanya mungkin boleh improve dari segi itulah kot. Okay? Dan saya sangat recommend buku Hikayat Saudara Sejati ni kepada korang yang sukakan buku-buku fiction, buku-buku yang world building, buku-buku yang mempunyai elemen macam contoh ada kuasa kan, macam buku-buku Harry Potter ke, buku something like that lah. Korang boleh baca buku Hikayat Saudara Sejati oleh Hilal Ashraf. So itu saja daripada saya, insyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.